Hai semua, bertemu lagi di Best TV. Kali ini aku akan kongsikan satu lagi kisah seram. Kisah seram yang berlaku kepada seorang penghantar makanan bermotor. Kejadian ini dikatakan berlaku di sebuah laluan jalan. Laluan jalan yang diberi nama Laluan Jalan Bukit Bendera, Karabunsing menuju Kelikas. Mari kita pendengarkan penceritaan semula kisah seram yang berlaku kepada beliau. Nama aku Wawa. Aku bekerja sebagai seorang penghantar makanan bermotor. Entah kenapa aku lebih suka dengan kerja ini berbanding bekerja di pejabat ataupun di kompleks membeli belah seperti rakan-rakanku yang lain. Kebebasan untuk bekerja, memandu motor dan dapat melihat pemandangan serta menghirup udara di luar dan dapat bertemu dengan pelbagai orang dari pelbagai latar belakang umur, bangsa dan tempat memberikan aku kegembiraan dan ketenangan. Namun, kerja ini juga mempunyai banyak cabaran dan dugaannya. Selain daripada masalah manusia yang mempunyai macam-macam perangai dan sifatnya, terdapat juga masalah gangguan daripada makhluk halus. Ya, aku sendiri telah beberapa kali merasa pengalaman yang seram dan menakutkan. Tetapi, itu tidak mematahkan semangat aku untuk terus bekerja. Kali ini aku akan menceritakan salah satu pengalaman seram yang aku alami ketika awal mula bekerja sebagai penghantar makanan bermotor. Pada hari itu, aku bekerja sehingga lewat malam. Keseronokan bekerja dan mengejar impian untuk mengumpul duit membuatkan aku bekerja siang dan malam. Aku menghantar pesanan makanan terakhir dari sebuah kedai makanan segera di bandar ke sebuah flat perumahan di Laluan Bukit Bendera, Karabunsing. Pengantaran aku pada waktu itu tidak mempunyai sebarang masalah. Tempahan makanan selamat dihantar kepada penempah makanan. Beliau juga telah memberikan aku duit tambahan sebagai tips sagu hati. Aku mengucapkan terima kasih dan kemudiannya menghidupkan semula motor untuk memulakan perjalanan kembali ke rumah. Ketika beberapa minit dalam perjalanan hendak pulang ke rumah, perasaan aku tiba-tiba bertukar menjadi seram dan takut. Bulu roma terasa berdiri. Laluan yang aku lalui tadi terasa amat sunyi dan gelap. Tidak seperti ketika aku mula melaluinya untuk menghantar makanan tadi. Motor aku terasa berat dan sukar untuk memecut. Suasana malam terasa dingin dan tiba-tiba berkabus membuatkan aku tidak keruan. Aku mendengar seperti suara berbisik di belakangku. Tetapi aku tidak mengendahkannya. Suara bisikan itu semakin lama semakin jelas kedengaran. Bagi aku sikit. Bagi aku sikit. Bagi aku sikit. Suara bisikan itu berulang-ulang. Aku memberanikan diri memandang cermin pandang sisi untuk melihat ke belakang. Aku terkejut. Kelihatan sesusuk wajah mengerikan mempunyai rambut yang panjang berada di belakang motorku. Makhluk itu kelihatan seolah bertengkek di atas kotak bekas menyimpan makanan di belakangku. Bau busuk dan hanyir sangat mencengkam. Suara bisikannya semakin kuat. Bagi aku sikit. Bagi aku sikit. Bagi aku sikit. Aku membaca beberapa potong ayat Al-Quran serta ayat kursi. Aku cuba memandu motor dengan sebaik mungkin agar tidak hilang kawalan. Walaupun pada waktu itu aku rasa sangat-sangat takut. Aku juga mula rasa seperti mahu pitam. Bau busuk yang aku hidu juga membuatkan aku rasa loya dan mahu muntah. Aku mengubah laluan turun melalui jalan berhampiran pada Merdeka dan cuba mencari lokasi yang ramai orang. Suara bisikan beransur hilang. Bau busuk semakin berkurang. Motorku terasa sedikit ringan. Aku berhenti sekejap berhampiran sebuah restoran makanan yang mempunyai ramai pelanggannya. Aku cuba menenangkan perasaan. Aku melihat tanganku yang bergegar. Rasa takut dan seram masih terasa. Bulu roma di belakang leher terasa masih berdiri. Aku turun daripada motorku dan melihat kotak bekas makanan di belakang.
Terdapat kesan calar dan lendir di atasnya. Mulutku masih belum berhenti terkumat kamit, meneruskan bacaan doa untuk mententeramkan diri. Aku menghubungi ayah dan adikku untuk mengambil aku di restoran itu. Aku tidak berani untuk meneruskan perjalanan bersendirian menaiki motor ke rumah. Ayah dan adikku datang tidak berapa lama kemudian dengan menggunakan kereta ayahku. Aku menumpang kereta ayahku untuk pulang. Motor aku tinggalkan di hadapan kedai tersebut. Adikku telah memaklumkan kepada pemilik restoran dan hanya mengatakan motorku rosak dan akan mengambilnya pada esok hari. Dalam perjalanan pulang, aku menceritakan pengalamanku kepada ayah dan adikku. Mereka juga terkejut dan cuba menenangkan aku. Setibanya di rumah, aku lebih banyak berdiam diri. Ayah dan adikku yang bercerita kepada ibuku. Aku tidak lagi berani untuk masuk ke bilik atau mandi dan menukar pakaian. Aku meminta mereka semua menemankan aku untuk tidur di ruang tamu. Rasa takut dan seram itu masih kuat. Suara bisikan, wajah serta bau busuk tadi sedikit sukar untuk aku singkirkan daripada fikiran. Itulah salah satu daripada kisah seram yang paling sukar untuk aku lupakan sepanjang tempoh aku bekerja sebagai pengantar makanan bermotor. Namun peristiwa itu tidak mematahkan semangat aku untuk terus berusaha dan bekerja. Begitulah tadi perkongsian satu kisah seram daripada Wawa, seorang penghantar makanan bermotor. Kisah seram yang dikatakan berlaku di laluan Jalan Bukit Bendera menuju ke Karamunsing dan seterusnya ke Likas. Terdapat banyak kisah seram yang dikatakan pernah berlaku di situ. Nanti kita akan cuba ceritakan pengalaman-pengalaman mereka yang pernah mengalami kejadian seram di situ pada video-video yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.